Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey ke? Okey. Kalau line saya tak okey, minta maaf lah sebab kat kampung ni. Oh, Hmm. tak apa. Okey, Ustazah apa Itulah. khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Dekat mana ni Okey. rumah? Dekat rumah. Okey. Hmm, Banyak program dia ke UiTM buat? Setakat ni kalau ada pun online lah semuanya. Ni program Semua berkala online. ke macam mana? Nak kata berkala jugalah sebab memang banyak buat IG live untuk berikan info. Ah. Oh, sebelum ni siapa yang bagi tahu? Sebelum ni yang baru ni waktu bulan puasa itu Ustaz Nazmi. Okey. Nazmi. Hmm. Nazim, tak ingat. Tu siapa tu Nurul Tasha tu? Waalaikumsalam. Ada dia siapa kita tu. So UiTM buka bila? Setakat ni untuk pelajar kuliah 3B je yang dibenarkan balik mulai 3 Julai. Tapi yang 3P terpilih je tu lah apa? yang boleh balik. 3P? Dia yang ada lab, yang ada assessment secara fizikal. Oh, okey. Kalau yang boleh online, online lah. Betul. Okey. Okey, beres. Live Ustazah kita baru ni balik ni ke seminar. apa dia balik-balik seminar? Sebab hari tu saya nampak Ustazah pergi seminar. Memang selalu seminar. Selalu macam ni 3 hari ni pun kita orang buat semakan dasar macam-macam lah. Selalu. Hampir hari tu macam-macam program lah. Kejap Cuma hari ni saya macam nak. silakan. Okay. Kalau dah bersedia bagi tahu Teruskan. saya. Tak apa. Boleh. Okey. Kenapa tak boleh pin? Tak boleh pin. Lah. Tengah live sini. Dah. Dua-dua guna. Okay. Dah pukul 2 kita boleh mulakan lah. Ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua viewers dan juga pelajar UiTM Shah Alam khususnya. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang feminism. Apa kata Islam? Okey, sebelum tu saya sukalah nak buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okay. Seterusnya kita teruskan dengan biodata panel kita pada hari ini. Nama beliau ialah Ustazah Asma binti Hussein sebagai YB, Senator Puan dan juga ahli Dewan Negara dan menetap di Kota Baru, Kelantan. Okey, pertamanya saya nak memberikan definisi feminism. Feminism ni merupakan sebuah gerakan wanita yang memperjuangkan persamaan hak antara lelaki dan juga perempuan dari segala aspek. Contohnya ada yang memperjuangkan untuk menjadi imam di masjid. Walhal di dalam masjid itu ada lelaki yang mana lebih afdal untuk menjadi imam lah. Jadi sebagai pembuka, boleh Ustazah terangkan apa kata Islam berkenaan dengan isu feminism ini? Okey, terima kasih kepada adik moderator. Nama apa dah tadi? Lupa Ustazah. Najwa. Najwa. Sorry Najwa. Najwa tahun berapa dah sekarang? Tahun 4 insyaAllah. Tahun 4. Faculty? Faculty? Kejuruteraan elektrik. Electrical Engineering. Okey, terima kasih Najwa kerana sudi jemput saya pada hari ini. Saya mohon maaf awal-awal lah sekiranya ada tersekat ke apa. Saya mohon maaf sebab sekarang ni saya berada di kampung. Saya sebenarnya menetap di Suruhanjaya, Shah Alam. Cuma saya akan
sentiasa berulang-alik lah. Sebelum ni saya merupakan pesyarah juga dekat UiTM Shah Alam. Akademi dekat ASIS lah. Dekat ASIS. Tapi pada Julai 2018 saya berhentilah sebab saya masuk ke Dewan Negara lah. Menyertai ahli Dewan mewakili DUN Kelantan. Macam tu lah. Okey, jadi kira ni macam geng UiTM lah hari ni kan? Betul. Jadi hari ni kita akan bincang tentang feminism menurut pandangan Islam lah. Jadi first kita akan tengok dulu dari sudut pandangan Islam tentang isu yang sering dibangkitkan dan bertitik tolak daripada itu, maka wujudlah sebuah gerakan wanita itu sendiri, iaitu isu berkaitan dengan kesetaraan gender ataupun gender equality lah. Jadi sebenarnya kita kena ada sedikit perbezaan lah. Dari segi bahasa Melayu sendiri, kalau sebelum ni kalau kita tengok, kita banyak menggunakan perkataan kesetaraan gender ataupun persamaan gender untuk refer kepada gender equality. Tapi namun kita tengok sejak beberapa tahun kebelakangan ini, bagi kita yang mempunyai kefahaman Islam dan juga dicampur dengan budaya Melayu, maka kita mula menggunakan perkataan kesaksamaan gender. Ada beza antara kesetaraan gender dengan kesaksamaan gender. Kesetaraan gender ni maknanya equal in everything. Maksudnya dari segi apa-apa hak saja equal tu kena ada. Itu maksud kesetaraan. Tanpa melihat kepada fitrah, penciptaan dan sebagainya. Tapi kalau kesaksamaan gender, kita merujuk kepada bagaimana peranan wanita dan lelaki secara seimbang, dia panggil secara berimbang, mengikut fitrah dan peranan yang harus dimainkannya. Macam tu. So itu kita kena faham pertama lah. Yang kedua, dalam Islam sememangnya telah mengangkatlah isu-isu berkaitan dengan persamaan ataupun kesaksamaan gender ini. Contohnya kita boleh pergi kepada surah At-Taubah ayat 71. Saya baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'ullaha wa rasulah. Okey, ayat ni menceritakan orang mukmin lelaki dan orang mukmin perempuan. Kedua-duanya saling memimpin di antara satu sama lain. Setengahnya memimpin setengah yang lain. Dan kedua-duanya dipertanggungjawabkan untuk buat apa dia? Tugasan amar ma'ruf nahi mungkar, mendirikan solat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul. Siapa yang berbuat ini, mereka ini akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya di sini tidak adalah maksudnya dari segi diskriminasi tanggungjawab antara lelaki dan perempuan, dan diskriminasi bahawasanya lelaki itu lebih tinggi daripada perempuan ataupun perempuan itu second class, kerana dalam Al-Quran sini dah mengangkat saling memimpin di antara satu sama lain lah. Okey, seterusnya kita tengok dalam surah An-Nisa ayat 1 pula Allah menegaskan bahawa manusia ini Allah menjadikan daripada nafsin wahidah, daripada jiwa yang satu. Suami dan isteri ni jiwa yang satu sebenarnya. Tetapi kemudiannya wa khalaqa minha zaujaha. Kemudiannya barulah berkembang menjadi pasangan dan kemudian berkembang dan menjadi lelaki dan perempuan. Maksudnya berkembang jadi banyak. Dan ini menunjukkan bahawa dia berasal daripada jiwa yang satu, saling melengkapi di antara satu sama lain. Itu kita kena jelas. Dan kedua-duanya mempunyai tanggungjawab masing-masing. Cuma ada satu ayat lah yang kita kena tafsir dengan cara yang betul. Kalau tidak, kita akan terpengaruh dengan tafsiran yang menyimpang daripada Islam. Iaitu kita tengok ayat Al-Quran yang famous lah, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Betul tak? Iaitu lelaki itu lebih qawam. Ada orang terjemah lebih berkuasa daripada wanita. Tapi di sini sebenarnya ia maksud lelaki itu sebenarnya mempunyai sifat qawam ke atas lelaki. Apakah maksud sifat qawam? Qawam ni adalah sifat sebagai kewibawaan seorang pemimpin. Contohnya kalau suami, kewibawaan kepimpinan dalam rumah tangga. Kalau lelaki, kewibawaan kepimpinan wali dalam rumah tangga. Itu maknanya sebenarnya bukan bermaksud bila kita kata Allah kata qawwam, lelaki itu lebih qawwam daripada perempuan, bermaksud selalu kita terjemahkan kepimpinan itu dikaitkan dengan kuasa, dikaitkan dengan pangkat. Itu sebenarnya kesilapan dalam pentafsiran. Qawwam di sini dikaitkan sebenarnya dengan beban dan tanggungjawab.
Jadi seorang lelaki tu dia bertanggungjawab untuk melindungi, untuk menyuburkan peranan dia di dalam keluarga, terutama terhadap isteri yang di bawah bidang kuasanya. Jadi nampak tak bila kita tafsirkan qawwam itu sebagai beban dan tanggungjawab dan dinampakkan dalam perspektif kepimpinan, maka kita akan nampak ia bukannya sesuatu yang lebih tinggi. Maknanya menampakkan lelaki itu berhak buat segala-galanya terhadap perempuan. Bukan begitulah. Okey, seterusnya itu dari sudut pandangan Islam lah. Tetapi kenapa wujud pertentangan antara pandangan Islam dengan Barat? Kerana kita harus melihat dari sudut falsafah dan sumber. Macam mana pergerakan ini keluar. Kan, ada orang puji saya, terima kasih. Kan nak murid saya yang lama ni. Kan? Okey, kita tengok macam ni. Contohnya, bagaimana wujudnya perjuangan golongan feminis di Barat tu sendiri. Golongan feminisme di Barat, kita mesti kaitkan dengan zaman Dark Ages. Kan? Siapa yang belajar tintas, dia akan jumpalah zaman Dark Ages. Kalau belajar betul-betul lah. Kalau belajar masuk tinggal kanan, tinggal kiri, tak ingat kan? Okey, zaman Dark Ages ni kita tahu ciri-ciri dia bagaimana ketika itu manusia ni terutama yang kasta bawah ni tidak mempunyai hak sebagaimana manusia biasa. Terutamanya wanita ketika itu dia dianggap sebagai pemuas nafsu ataupun second class kan. Dan kalau gaji pun tidak setimpal dengan lelaki. Seperti kita tengok masa itu perempuan tidak memiliki hak berharta. Malah ada universiti tapi orang perempuan tidak boleh masuk universiti. Masa tu tidak boleh ada hak pendidikan. Nak buat keputusan, nak kahwin ke, nak apa ke, tidak dapat membuat sendiri. Jadi di sini menyebabkan ada gerakan lah di negara Barat untuk menuntut persamaan hak di kalangan wanita dan sebenarnya lebih besar hak di kalangan kasta-kasta itu sendiri. Jadi wanita ni dia keluarlah feminisme. Sebab itu di dalam perjuangan Barat, mereka akan wujud konsep emansipasi wanita. Berbeza dengan kita. Women emancipation kan, dia ada tu. Tapi dalam konteks Islam, dia tak wujud benda tu. Sebab dalam konteks Islam memang sudah biasa daripada zaman Nabi, kita ada tokoh-tokoh Islam, wanita dalam pelbagai bidang. Macam Sayyidatina Aisyah sendiri adalah mufti walaupun perempuan, betul tak? Lepas tu kita ada Khawlah yang terkenal sebagai pahlawan. Kita ada Syifa yang terkenal sebagai diangkat oleh Menteri Pendidikan yang awal di zaman Nabi di Madinah. Dan kita ada juga seorang wanita yang dilantik sebagai Hizbah. Macam kita sekarang Menteri Perdagangan di pasar lah. Pernah dilantik. Maknanya dalam kisah-kisah tamadun Islam tu, wanita adalah biasa diangkat. Sama juga bila kita lihat tentang gerakan feminisme ni juga di tanah Melayu, kita kena lihat pula daripada perspektif pandangan wanita, pandangan semesta Melayu dia panggil, Malay world view. Dalam konteks Malay world view adalah biasa sebenarnya apabila seorang raja mangkat dan ada anak perempuan itu menggantikan ayah dia untuk mewarisi kerajaan dan menjadi sultanah. Itu biasa. Contoh yang paling ketara, dia sebenarnya melihat kepada budaya yang ada di persekitaran. Contohnya kita tengok kalau misalnya dalam sejarah Majapahit dulu, itu zaman sebelum Islam atau Islam. Iaitu sebelum kerajaan Islam dan zaman kerajaan Islam. Pernah di zaman Majapahit tu pun apabila mangkat sultan raja lelaki tu, maka tidak ada waris lelaki, maka raja perempuan diangkat. Kalau contoh yang paling ketara ketika zaman kerajaan Islam di zaman kegemilangan adalah tiga kesultanan kerajaan. Iaitu pertama Kesultanan Kelantan. Saya Kelantan kan. Jadi kita terkenal dengan Ratu Cik Siti Wang Kembang. Cik Siti Wang Kembang ni diterjemahkan oleh orang putih sebagai ratu yang suka berkemban. Bukan sebenarnya. Sebenarnya dia menutup aurat. Sebab zaman tu zaman Islam. Jadi Cik Siti Wang Kembang ni sebenarnya adalah gelaran kepada ratu. Dia ada nama dia. Jadi ratu ni dia berkembang seperti bunga. Tu maksud dia. Jadi kita kena faham benda-benda ni. Di Patani pula munculnya 5 ratu wanita pada 5 era. Dia ada. Yang mana Patani ni ketika zaman diperintah oleh ratu wanita, dia panggil Ratu Hijau, Ratu Kuning, dia adalah nama-nama dia. Zaman dulu kan gelaran macam tu. Hijau, kuning, putih, merah, rasa saya lupa. Dan semuanya itu berhijab. Dan ketika
ketika itu adalah zaman kegemilangan kerajaan Patani ketika berada di bawah pemerintahan Ratu Wanita. Kalau ketika, satu lagi contoh yang kuat adalah kalau mungkin adik-adik pernah belajar dulu ketika sejarah di sekolah, Ratu Wanita pernah wujud di negara Aceh. Aceh ni kan dia muncul selepas kejatuhan Melaka, maka berpindah masa itu pusat pentadbiran Nusantara ini di Aceh. Maka itu juga adalah Ratu Wanita. Tapi bila sebenarnya yang di tanah Malaysia ataupun tanah Melayu lah dulu ni, kita tidak ada Ratu Wanita dan Sultanah Wanita, apabila ketika itu ada kerajaan yang meminta fatwa daripada Mekah. Sebab dulu Mekah ni dia macam menjadi pusat dengan Turki ni. Pusat bagi seluruh negara Islam. Macam kita sekarang US macam tu lah kan. Jadinya ketika itu ulama di negara Mekah itu dia telah mengeluarkan fatwa maka tidak boleh orang wanita ini menjadi pemimpin bagi sesebuah negara. Ketika itulah mulalah budaya di tanah Melayu ini bertukar. Dan apabila dimasuki oleh penjajahan British pula dia membawa undang-undang dia. Undang-undang dia ni pula adalah undang-undang yang dibawa daripada negara Eropah yang mana ada unsur diskriminasi terhadap wanita. Memang ada. Sebab itu kita tengok dan disuburkan. Jadi akhirnya budaya Melayu yang asal tu dan juga dicampur dengan budaya Islam telah diselaputi, orang kata di-blend in lah dengan budaya yang dibawa oleh penjajah dan dibawa oleh perkembangan seterusnya, budaya-budaya mungkin di Mekah dan sebagainya. Akhirnya membawalah kepada kita tengok berubah semesta Melayu terhadap wanita itu sendiri. Sebab itu kita tengok pada tahun 60-an, masa tu kita tengok tidak ada lagi Kementerian Wanita di Malaysia. 60-an ni dah wujud negara Malaysia kan. Ketika mula-mula Malaysia merdeka, kalau Najwa nak tahu, ketika itu kalau orang wanita ni bekerja, gaji dia tak sama dengan orang lelaki. Tapi itu bukan budaya Melayu. Itu budaya yang terdapat dalam undang-undang British yang kita adopt masa itu. Sebab tu orang jangan silap. Orang suka ingat bahawasanya itu Islam ajar. Tak, bukan Islam. Itu memang adopt daripada undang-undang British. Contohnya kalau seorang tu dia dapat kerja guru, lepas tu ni tahun 60-an kisah dia ni. Kalau dapat kerja jadi guru, lepas tu dia berkahwin. Bila berkahwin, dia tak dapat hak pencen. Hak pencen tu jatuh ke suami. Ini undang-undang British, bukan undang-undang Islam. Undang-undang Islam yang asal tu telah diubah dah ketika kemasukan British dan sebagainya. Ketika tahun 60-an ni lah berlaku, kita kata tuntutan hak wanita, akhirnya berjayalah dapat hak pencen, hak gaji sama rata. Ketika tu nak ceritanya di Malaysia jadi kita kena tahu punca kuasa tu daripada mana, kerana kita adopt undang-undang British. Jadi hasil daripada kita tengok di barat berlaku begitu, maka akhirnya wujudlah kita panggil gerakan emansipasi wanita yang rapat dengan gerakan feminisme yang ada pada hari ini. Dan daripada inilah kita nak tahu masa tu apabila mereka, sebab kita kena faham Dark Ages ni, mereka ni dia tidak percaya kepada orang-orang agama. Sebab ketika itu gereja kan terlibat dengan penipuan terhadap rakyat dan mengeluarkan fatwa-fatwa yang memenangkan kepada golongan atasan ataupun bourgeois. Jadi dia menganggap agama ni sebagai lambang kemunduran. Sebab itu muncul kemudiannya ideologi sekularisme yang memisahkan antara agama dan juga kehidupan. Jadi agama ni bagi mereka ketika itu cukuplah untuk nikah, kahwin, cerai, mati. Sebab itu apabila British masuk ke tanah Melayu, Mahkamah Syariah yang menggunakan undang-undang Islam dan undang-undang Melayu ni hanya terpakai untuk nikah, kahwin, cerai, mati. Keluarga, betul tak? Tapi yang lain semua kan pakai undang-undang dia. Kita adopt sekarang. Kan? Kerana bagi dia itu sahaja agama. Dan ketika itu mulalah wujud keraguan dan skeptikal terhadap agama, lalu membentuklah ideologi-ideologi untuk menyusun dan memandu kehidupan mereka sebagai humanism, liberalism, feminism. Ini ideologi-ideologi. Jadi kita bincang sekarang ideologi. Seterusnya mereka mula bergantung kepada unsur material, materi, benda yang nampak. Sebab itu bagi mereka, mereka akan percaya apabila benda itu dibuktikan secara eksperimen ataupun saintifik, dia panggil empirical study, barulah mereka akan ambil. Jadi kalau sekarang, kalau kita nak buktikan, kawam lelaki, lebih baik perempuan kawam kepada lelaki daripada lelaki kawam pada perempuan. Tak, kita kata dalam Quran ni,
dia sebut lelaki yang kena menanggung perempuan. Kita sebut macam tu. Dia tafsir pula lelaki kena berkuasa terhadap perempuan. Kita menanggung erti kita. So dia kata tak boleh. Dia kata so apa bukti saintifik untuk membuktikannya? Dia nak bukti. Jadi itulah menyebabkan akhirnya bila masuk kepada zaman sekarang di Malaysia khususnya, bila kita cerita tentang gerakan untuk mengangkat suara wanita, hak wanita, kita ada 3 golongan di Malaysia. Pertama, kita panggil golongan yang berasal daripada traditionalist. Traditionalist ni adalah golongan yang datang daripada institusi tradisional seperti pondok dan sebagainya. Mereka ini melihat isu wanita ni secara simplistik dan mudah dan tidak adalah penyelesaian secara mikro. Maknanya berbincang detail-detail tu ada tapi dia orang faham konsep. Tetapi golongan kedua adalah golongan feminis. Feminism ni dia berasaskan kepada sekularis barat, pandangan mereka. Itu yang muncul macam-macam fahaman sekarang kan. Siti Kasim lah, Sisters in Islam lah. Yang mana bila kita baca tu macam pelik. Dihijabing punya program, betul tak? Orang suruh ajak hijab, dia dihijabing. Mengajak orang buka hijab, betul tak? So ini golongan feminism yang berasaskan sekularisme barat. Tetapi kita ada lagi satu golongan namanya reformist intellectual. Reformist intellectual ni adalah golongan yang terdedah kepada yang mempunyai asas pendidikan Islam tetapi terdedah kepada pandangan-pandangan barat juga. Jadi golongan inilah yang sebenarnya golongan pertama dan golongan ketiga yang banyak mempengaruhi perkembangan undang-undang, terutama undang-undang keluarga ke, undang-undang Islam ke, berkaitan dengan hak wanita. Itu lebih kuranglah saya ceritakan daripada asal cerita sampailah kepada di Malaysia ni macam mana. So setakat ini kita yang banyak mempengaruhi undang-undang secara jelas 3 golongan ini, tetapi yang banyaklah mengubah dari sudut undang-undang keluarga ke apa, golongan tradisional dan juga reformis intelektual lah. Macam tu. Tu lebih kurang lah mukadimah panjang lebar lah tu kan. Kejap alah. Tak apa. Tak apa, silakan Najwa. Alamak, kejap tahu. Okey, silakan. Mesti ada orang panggil dia ni kan. Apa ni? Assalamualaikum Ustazah. Maaf tak nak tanya. Apa pandangan Ustazah terhadap isu wanita tidak boleh memegang jawatan pimpinan hanya kerana dia wanita? Okey, sebenarnya saya jawab ni sambil Najwa. Sebab Najwa pergi buka pintu ke apa tu. Okey, gini Azizi. Sebenarnya hadis ini dikeluarkan dan ditengok dalam 2 konteks. Pertama, hadis ini dikeluarkan oleh Nabi ketika merujuk masa tu kerajaan yang Nabi Muhammad SAW duduk, masa tu wujudnya kita panggil kerajaan Kaisar, Parsi masa tu. Masa tu kan ada kerajaan Parsi, kerajaan Rom yang besar di samping kerajaan yang diasaskan oleh Nabi di Madinah. Jadi ketika itu Nabi ni dia hantar surat lah untuk berdakwah kepada kerajaan-kerajaan. Jadi masa tu Parsi ni dia tak nak terima dakwah Nabi. Dan ketika itu apabila ayah ni ataupun kita kata Maharaja Parsi ni mati, mangkat, maka naiknya adalah ratu wanita anak dia ketika itu. Ketika itulah Nabi sebut tidak akan berjaya sesuatu kaum yang diperintah oleh wanita. Dan ketika itu ada ulama tafsir dirujuk kepada anak kaisar itu. Sebab dia tidak ada potensi. Sebab kalau benarlah kata-kata Nabi itu, kenapa kalau katalah Nabi nak merujuk bahawa secara umum, mana-mana negara, mana-mana organisasi yang dipimpin oleh wanita ni tak akan berjaya, kalau Nabi sebut secara general macam tu, ia bertentangan dengan kisah Balqis dalam Al-Quran. Betul tak? Sebab itu, dalam kisah Balqis tu kita ada ratu wanita yang diiktiraf. Tetapi dia dalam Islam ni ada ciri-ciri dia. Sebab tu dalam Islam ni kita tengok kerajaan-kerajaan ada wujudnya ratu wanita. Tetapi dalam konteks limitasi Islam, satu. Yang kedua, sebenarnya wanita ke lelaki ni dia melihat kepada budaya masyarakat juga. Macam contoh, kalau di tanah Melayu Nusantara ni, bukan semua kawasan wanita dia dominan sifat dia. Macam Kelantan Patani, memang dia terkenal dengan wanita yang agak dominan dalam masyarakat. Sebab itu di Kelantan dan Patani munculnya satu fiqah yang dinamakan harta sepencarian. Kalau dalam bahasa undang-undang tu panggil matrimonial property, harta sepencarian.
Saya nak share dengan Najwa dan adik-adik, harta sepencarian ini tidak wujud dalam kitab fiqh di negara Arab. Sebab budaya di negara Arab berbeza dengan kita. Di negara Arab, kalau kita kahwin dengan perempuan contohnya, lelaki tu kena bawa semua. Bawa emas, bawa rumah, semua jadi milik perempuan. Maknanya kalau lelaki tu ceraikan wanita tu, selai pinggang lah dia nanti. Tapi dalam konteks kita, sejak daripada zaman dahulu, lelaki dan perempuan sama-sama bekerja. Turun kebun kan. Potong getah sama-sama. So dalam konteks wanita petani dan Kelantan, oleh kerana dua-dua ni jenis bersungguh cari duit. Lelaki dan perempuan ni, terutama kalau wanita Kelantan dengan petani kan dominan. Pasar pun perempuan yang banyak kan. Jadi di sini ketika zaman Syekh Daud Fatani, zaman kerajaan petani Kelantan dulu, wujudnya satu hukum fiqh yang tidak ada dalam suasana orang Arab, iaitu kita panggil harta sepencarian. Di negara orang putih pun tak ada harta sepencarian ni. Kita yang ada harta. Sebab tu kalau bila meninggal, contohnya suami atau isteri meninggal, antara perkara yang kita kena perhatikan adalah bagi harta sepencarian dulu. Kalau ada hutang, hutang dulu. Lepas tu barulah kita bagi ikut faraid. Daripada mana muncul matrimonial property ni? Daripada Melayu Nusantara yang berpusat di Patani dan juga Kelantan. Kerana apa? Kerana suasana ketika itu sampai sekarang pun wanitanya dominan. Sebab itu saya kata lelaki. Harta sepencarian tu macam nafkah ke? Tak. Dia bukan nafkah. Nafkah tu hak wanita. Saya jelaskan. Apabila kita berkahwin, kadang-kadang kita memang dah ada harta kita sendiri. Bawa masuk dalam keluarga. Contoh lelaki ada harta dia, kita ada harta kita gabung. Okey. Ataupun kita ada harta kita, suami pun top up harta kita. Contohnya kalau ada rumah, dia besarkan rumah. Tapi harta tu harta kita. Ataupun bagi seorang isteri, kita kan kerja. Suami kerja. So share. Dalam urusan anak ke apa, kita share kan. Share tu kita kena tengok. Kalau berlaku sharing betul-betul, maka apabila meninggal, kita kena tolaklah harta ikut portion masing-masing. Saya ada bahagian saya, suami saya ada bahagian saya, kena tolak. Sebab itu bukan harta pusaka. Macam contoh saya nak beli rumah. Saya bayar separuh, suami saya bayar separuh. So separuh tu milik saya. Bukan milik suami. Nampak tak? Separuh lagi milik suami. Dan suami juga kadang-kadang sebelum dia kahwin dengan kita, dia kan dah ada harta juga kadang-kadang. So itu harta mutlak dia. Jadi itu harta sepencarian nama dia. Kalau nafkah, apabila kita kahwin ataupun kita ni anak ataupun kita ni anak yatim dalam keluarga, dia ada wali yang kena bagi nafkah. Wali ni sama ada bapa, datuk, pak saudara, itu wali. So nampak tak dia punya social networking dalam Islam tu? Benda ni kita kena jelas. So nafkah is different. Harta sepencarian tu adalah hak peribadi wanita dan juga lelaki. Macam tu kita kena faham. Okey, jelas Okey. Ustazah tu ada soalan yang dia kata kalau rumah tu dia beli sama-sama. Okey, kalau rumah beli sama-sama, so bila meninggal dia kena bagilah ikut portion yang siapa beli. Contohnya dia beli sama-sama berapa portion? Saya bayar 30%, suami bayar 70%. So selepas meninggal, 30% tu adalah milik dia. 70% saja yang kena faraid. Itu maksudnya. Jadi benda tu kena jelas. Ikut portion sumbangan. Kalau contoh, kalau katakanlah saya ada rumah pusaka perempuan kan. Suami saya pun kahwin dengan saya, dia pun duduklah rumah pusaka saya. So sekarang rumah pusaka tu milik saya, tak boleh pindah kepada suami. Sebab dia memang milik saya mutlak. Tetapi suami pun top up lah. Contohnya dia buat renovation 200,000. So kalau meninggal, yang 200,000 tu saya tak boleh makan. Itu milik suami. Betul. Tu namanya, kalau kata suami mati, maknanya 200,000 tu kena faraid lah. Tak boleh lah saya kata ni semua milik saya. So nampak dah. So Islam ni dia very particular lah dalam benda-benda macam ni. Tu harta sepencarian. Wujud di Melayu Nusantara. Nampak tak? Satu kadang-kadang gerakan feminism di Malaysia ini ada benda relevan, ada benda tak relevan. Sebab budaya kita tak sama dengan budaya the ages. Okey. Jadi macam Ustazah cakap tadi, ada yang relevan dan ada yang tak relevan. Jadi untuk yang relevan tu, yang part mana tu? Supaya kita semua jelas lah. Kita bukan memperjuangkan perkara yang tak relevan tu.
Okey, dia macam ni. Dalam Islam dia sangat jelas. Lelaki ada tanggungjawab dia, perempuan ada tanggungjawab dia, lelaki ada hak dia, perempuan ada hak dia. So, semua benda ni dia duduk dalam circle yang kita namakan, kalau konteks kecil kita panggil institusi kekeluargaan, konteks yang besar kita panggil institusi masyarakat sehingga akhirnya membentuk negara dan juga ummah. Betul tak? So, setiap peranan ini harus dijalankan sebaik mungkin. Kalau ada yang meninggalkan peranan, tak dapat hak atau tidak menjalankan tanggungjawab, ketika itu kita ada proses monitoring ataupun check and balance. Seperti memberi teguran, betul tak? Ataupun guna tindakan undang-undang, ataupun guna tindakan perdamaian. Perdamaian maksudnya orang ketiga, tolong buat suluh kalau dalam undang-undang. Maknanya kecek pihak tu, kecek pihak ni. Sebab apa benda tu kita kena buat? Untuk memastikan perjalanan sosial tadi berjalan dengan baik. Gini, apabila seorang wanita mula tak dapat hak dia, dia akan jadi problem. Contohnya, dia sepatutnya dapat hak lah untuk belajar. Tiba-tiba bapak dia ataupun wali dia tak bagi dia belajar. Itu boleh jatuh dosa. Seorang perempuan kena dapat hak untuk belajar. Itu benda yang relevan. So, apa sebenarnya yang kita nak tuntut sekarang? Apa yang kita nak tuntut sekarang ialah mengembalikan hak dan peranan serta tanggungjawab wanita pada tempatnya. Dan kita nak tuntut apa daripada orang lelaki? Orang lelaki pun buat perkara yang sama. Menjalankan hak dan peranan lelaki sebagaimana yang sepatutnya. Dan dalam Islam, kita tengok sebenarnya dalam konteks Islam dan konteks undang-undang keluarga di Malaysia pun, kenapa saya sering sebut pasal undang-undang keluarga? Sebab undang-undang keluarga ni selalu ditohmah oleh golongan feminism sebagai undang-undang yang diskriminasi wanita. Betul tak? Tapi dia tak bagi hujah yang tepat. Itu masalah dia tu. Jadinya macam ni. Kita tengok, apa saya nak kata tadi? Undang-undang ini kita tengok, jadi dalam satu, apabila kita kata perjuangan menuntut di Malaysia ini adalah untuk mengembalikan hak dan peranan itu pada tempatnya. Dan bila kita berbincang soal ini, kita bukan setakat bincang soal lelaki dan perempuan. Maksudnya kita kena naikkan kuota, bukan? Ataupun kita kena dapatkan hak isteri, mahkamah mesti mesra isteri, make sure yang nafkah dibayar dengan betul. It's not about that only. Tetapi dalam Islam, kita bercakap tentang pemerkasaan keluarga. Wanita is ibu, wanita is isteri juga, wanita adalah anak, wanita juga adalah orang yang bekerja, di rumah, wanita juga, wanita bekerjaya, itu semua ada hak dalam Islam. Kalau sebagai macam saya pemimpin wanita, so saya pun ada hak, saya pun ada tanggungjawab sebagai pemimpin wanita Islam. Okey. So lelaki ada hak juga. Apa yang berlaku sekarang kita dapati, oleh kerana kita banyaklah buat gerakan untuk menyedarkan wanita-wanita Malaysia tentang hak dan undang-undang macam-macam lah kan. Since 1960 sampai sekarang, rupa-rupanya sekarang kita dapati apa yang berlaku, wanita ni dah terkedepan dah. Dah terlampau maknanya tahu hak dia, buat macam-macam, tuntut macam-macam. Akhirnya kita nampak lelaki pula ambil kesempatan. Sebab tu sekarang kita tengok di Malaysia ada trend pula sekarang memperkasakan pula lelaki. Sebab terlampau cerita pasal hak wanita ni, lelaki pula terkebelakang. Take for granted in everything. Kan? Jadi akhirnya wujudlah pengabaian lah. So sebab tu saya kata, sebab tu saya sebut awal-awal. Bila kita bercakap tentang memperkasakan wanita, jangan cakap pasal memperkasakan wanita saja. Sebab wanita ni dia tidak akan berdiri dengan teguh sekiranya tidak disokong oleh wali-wali dia, iaitu lelaki. Betul. Dan apabila institusi keluarga ni tidak diperkasakan, so lelaki dengan wanita dalam masyarakat tu dia akan jadi problem. So lebih baik kita bercakap isu yang lebih besar, pemerkasaan keluarga. So bila kita bercakap pasal pemerkasaan keluarga, selesailah masalah wanita. Masalah sekarang apabila wanita tak dapat hak dia, tak dapat nak jalankan tanggungjawab dia dengan betul, ketika itulah masyarakat jadi bermasalah. Betul ke tak betul? Bayangkan orang perempuan ni, dia mengabaikan hak dia pada keluarga contohlah. Sebab wanita ni kalau kita keluar rumah macam mana pun, secara fitrahnya kita adalah ra'iyatun fi baiti zawjiha. Kita ni adalah pemimpin dalam rumah tangga. Sebab orang lelaki dia tidak ada kepakaran kepimpinan urusan rumah tangga. Dia banyaknya kepakaran itu dia letak duduk pada orang wanita. Sebab wanita kan lebih detail, lebih
dia mahir benda-benda macam tu. Lelaki dia lebih kepada nafkah, benda-benda besar, betul tak? Jadi kalaulah kita wanita ini mengabaikan isu-isu anak, isu ni, itu yang jadi problem sekarang ni. Lelaki main kayu tiga, perempuan pun main kayu tiga, anak terbengkalai semua. Itu isu yang berlaku. Okey, itu lebih kurang. Itu lebih kurang lah saya cerita. So nampak tak? Mengembalikan hak dan peranan pada tempat yang betul. So that is our perjuangan lah. Macam saya sekarang dekat parlimen, kita tuntut hak juga. Contohnya, kita nakkan supaya kuota wanita di parlimen, macam saya Dewan Negara dan Dewan Rakyat, kalau boleh ditambah. Tapi kita bukan kata mesti paksa 30%. Sebab kita faham, kalau kita paksa 30% pun, kalau wanita tidak bersedia untuk menjadi pemimpin, betul, apa guna? Sebab gini, bila bercakap soal kepimpinan, dia bukan dari segi peluang saja. It's about kesediaan. Najwa sanggup tak? Contoh macam saya kan, berhenti kerja. Saya berhenti daripada UiTM. Berhenti kerja dengan tidak ada jaminan kewangan contohnya. Saya tak ada mungkin. Lepas tu 24 jam masa kita untuk rakyat. Untuk ada. Sekarang anak kita pun dah lain dah. Maksudnya kita terpaksa train anak kita sebagai anak pemimpin lain. So agak-agaknya kalau susu ke wanita tu tidak bersedia dari sudut kewangan, dari sudut sokongan keluarga, dari sudut kerjaya, agak-agak dia boleh tak jadi pemimpin. Sebab tu saya kata, dia kena bersedia dulu baru dia boleh ambil jawatan. Kalau tak, saya rasa takut dia tu kelang kabut. Tu maksudnya. Sebab itu is not about peluang but it's also about kesediaan. Sebab saya kata, bila saya fight untuk suara wanita ditambah dalam parlimen, bukan kita tambah bodoh-bodoh macam tu, tak. Selalunya kita akan bincang tentang preparation. Kita akan bincang tentang parlimen mesra wanita. Macam tu. Macam mana nak make sure yang wanita-wanita muda ni boleh dianggap sebagai pemimpin tetapi janganlah dilayan kami seperti pemimpin lelaki. Mungkin Najwa tak nampak. Macam contoh, kalau ahli parlimen, macam saya ahli Dewan Negara, okey sikit tak ada kawasan. Kalau orang yang ada kawasan, macam Dewan Rakyat, ahli parlimen wanita, dia kena contohnya pergi ziarah orang mati. Kalau di kampung kan, dia nak wakil rakyat tu ziarah dia. Lembu sakit pun dia panggil wakil rakyat. Anak nak pergi sekolah universiti pun panggil wakil rakyat. Kenduri pun kalau wakil rakyat tak muncul jenuh. Betul tak? Mesyuarat pun malam-malam panggil wakil rakyat. Agak-agaknya kalau wanita ni tak ada sistem support yang bagus, dia boleh survive tak dalam dunia macam ni? So saya kata, ia juga harus didatangkan dengan preparation. So we should be balanced lah when we judge about something dan when we fight about something. Tu maksudnya. Okay. Okay, seterusnya. Saya macam tertarik dengan perjuangan wanita sebab saya macam terfikir kadang-kadang perempuan ni dia memperjuangkan, contoh suami dia dapat gaji 2,000. Daripada 2,000 hanya 300 yang diberikan sebagai nafkah. Dan dari situ dia rasa hak dia ditindas. Tapi hakikatnya dia tak tahu wang selebihnya tu digunakan untuk apa. Dari situ dia memperjuangkan hak, kononnya dia nak lebih. Tapi penyelesaian tu sebenarnya dalam keluarga tu sendiri yang mana wujudkan perbincangan, jadi dia lebih faham duit tu pergi ke mana. Macam family kita juga, kadang-kadang ayah kita tak bagi kita sambung belajar bukannya sebab dia menindas hak kita sebagai perempuan. Sebab saya ada juga sepupu yang tak boleh sambung belajar, yang lelaki boleh, yang perempuan tak boleh. Sebab mak ayah dia lebih kenal kebolehan anak-anak dia kalau berjauh daripada dia. Jadinya ya Ustazah nak tambah? Maksudnya kalau dalam konteks kekeluargaan, sebab tu Islam dia mengasaskan kepada mawaddah, rahmah, sakinah. Rahmah tu. Maksudnya rahmah tu dia atas dasar tolak ansur kan. Atas dasar cinta. So kita kena saling hormat menghormati, bincang berbincang. Tapi kalau tak ada perbincangan yang kita skeptikal dan kita tuntut hak je. Tapi kita tak ada pula tanggungjawab untuk protect keluarga. Macam anak, dia tuntut macam-macam daripada ayah. Ayah ni bukan main jenuh dah kerja contohnya kan. But what is your responsibility towards keluarga tu? Anak pun ada responsibility kan. Nak memastikan keluarga tu prosperous, sejahtera. So what is your responsibility? Sekarang you tuntut macam-macam daripada ayah. Macam tu lah. Yang kedua, dalam Islam pula, bila isu berkaitan dengan suami isteri dan sebagainya, sebab tu kita kata as-sulhu khair.
maka hendaklah kita menggunakan kaedah suluh, perdamaian di antara satu sama lain, bincang. Kalau tak boleh settle melalui perbincangan tu, akhir sekali baru pergi mahkamah. Betul tak? Sebab tu orang dulu-dulu ada orang yang ketiga, hakam, dia ada wali yang tolong jaga, tok imam ke, pak saudara ke, ayah ke yang dirujuk. Orang sekarang bila bergaduh suami isteri, dia tak rujuk mak, ayah, pak saudara ataupun tok imam ke apa tak dah. Dia terus pergi mahkamah. Settlekan. Kalau cerai-cerai terus. Betul tak? So sebab itu perbincangan tu dia menjadi sesuatu yang perbincangan tu jadi macam last resort. Bukan lagi perbincangan tu di peringkat awal. Sebenarnya dia kesedaran dalam perkahwinan tu perlu dipupuk sebelum perkahwinan. Lepas tu saya sebut tadi, anak daripada kecil dia kena belajar apa itu tanggungjawab dalam keluarga, bukan hak. Tapi sekarang kita didik anak supaya belajar je. So bila besar dia tak tahu apa sebenarnya tanggungjawab dia sebagai anak. Yang dia tahunya bagi duit je kat mak, itulah. Lepas tu dia tak tahu dah nak protect mak macam mana, dia tak tahu. Nak jaga keluarga, anak saudara macam mana, dia tak tahu. Yang dia tahu dia protect anak bini dia dah. Soalnya kalau orang lelaki dia kena protect anak bini dan dia kena protect anak-anak saudara dia dan anak adik-adik-beradik perempuan dia. So benda tu tidak di-train daripada awal. Sebab kita banyak focus on rights but not responsibility lah in something. Tu maksudnya. Okay? Ilmu itu tak disampaikan dari sejak awal. Kalau orang dulu lain kan. Okay. Ini pertanyaan dari sudut kami mahasiswa kan. Boleh jadi bila kami keluar, kami terdedah dengan pengaruh-pengaruh feminisme ni. Jadi sejak dari sekarang kami kena memainkan peranan ataupun menambahkan ilmu lah untuk tak jadi one off feminism ataupun membendunglah daripada feminisme ni daripada terus berleluasa. Apa pandangan Ustazah? Peranan tu. Peranan. Okay, first kita kena tengok apa yang betul, apa yang tak betul. Macam mana kita nak tahu apa yang betul dengan tak betul tu? Okay, first kita kena faham sebab kita sekarang di Malaysia kita ada tiga kita panggil pengaruh yang mungkin blend in di antara satu sama lain, tapi mungkin dia juga berasingan di antara satu sama lain. Iaitu yang membentuklah apa yang ada di Malaysia sekarang. Pertama kita panggil pandangan falsafah ataupun worldview daripada barat. Ini sebenarnya yang mempengaruhi juga perkembangan undang-undang dan juga perkembangan pemikiran di Malaysia, kan? Itu satu. Okey, dan sehari ke sehari kita nampak yang sekularis ni juga semakin berleluasa, terutamanya di alam maya, kan? Kalau dulu kita juga kita tuntut hak, tapi kita tuntut hak yang patut-patut je lah dulu kan. Tapi sekarang dia lebih-lebih lagi. Contohnya macam isu yang berkaitan dengan kita panggil hak ni, bercerai. Sebab dalam SIDO kan ada equal rights to marriage kan. Dia kata dalam dia punya peruntukan 16 tu kan. Sebab kita Malaysia kita terima SIDO tu. Convention rights, women's right tu kan. Kita terima tetapi kita reserve beberapa perkara, antaranya equal rights to marriage tu. Sebab kalau dalam Islam ni yang hak talak tu duduk di atas lelaki. Kan? Tetapi orang perempuan boleh juga nak ceraikan suami dia melalui fasah, talak raj'i. Tapi yang tu dia tak baca. Dia baca yang talak je. Kenapa lelaki boleh talak? Dia tu macam tu. So yang tu, kalau dulu kita ignore. Sebab bagi kita itu bersalahan dengan ajaran kita dan juga budaya kita lah. Di timur ataupun apatah lagi kita orang Islam. Tetapi sekarang benda itu diceritakan secara berluasa di alam maya dalam bahasa Melayu. Kan? Dah semakin berkembang macam dihijabing. Dia kata hijab is our rights. Mak bapak tak boleh force kita untuk pakai hijab. Dan hijab tak semestinya baik. Selalu dia katakan macam ni, kalau bertudung pun suka mengumpat. Dia suka kata macam tu kan. Saya kata bertudung lain, mengumpat lain. So itu sebenarnya adalah jarum-jarum halus yang dimasukkan dalam pemikiran kan. So pertama kita panggil worldview berpunca daripada barat. Yang kedua, worldview berpunca daripada Islam. Yang ni sebenarnya yang memang sudah menjadi dasar kepada kita sejak daripada sebelum merdeka. Namun apabila masuk zaman penjajahan, dia mula berubah-ubah dan dikecilkan kepada beberapa isu yang saya sebut tadi, nikah, kahwin, cerai, mati kan.
Lebih kepada kita panggil personal issues yang berkaitan dengan manusia. So when we talk about personal issue, sebab itulah selalu kalau geng feminis dia akan sebut tudung adalah your personal right, not community's right. So kenapa kita nak peduli orang lain bertelanjang ke tak bertelanjang ke dalam internet? Kan kita ada kan orang yang bertelanjang dalam internet, dia kata this is my right, dia kata. Sebab bagi dia it's a personal matter. Tapi bagi Islam, betul it's a personal matter, but bila awak dah mula mengacau, transgress others right, mengacau hak orang lain is not about your personal matter lagi, tapi is about communities matter. Sebab tu kita kepentingan jamaah lebih utamakan daripada kepentingan individu. Tapi dalam konteks barat, kepentingan individu is protected. Betul tak? Dia tak ada konsep masyarakat tu. Jadi benda ni kemudiannya di-blend lah dari masa ke semasa. Tapi setakat ni macam undang-undang keluarga kita masih lagi berteraskan kepada kaedah Islam. Cumanya challenge kita ialah bagaimana nak make sure sistem-sistem yang kita ada ini betul-betul meet the maqasid syariah. Contohnya macam ni lah. Sebab kita kan campur antara sistem barat, sistem Islam ketika zaman penjajahan. So banyak kita punya struktur keluarga, struktur macam nak settlekan dispute telah macam campur-campur antara barat dengan Islam. Dan juga campur dengan cara kaedah Melayu. Menyebabkan bila sampai zaman sekarang dia nampak tak cantik. Sebab bercampur-campur, nampak Islam. Tapi cara bukan Islam. So orang akan fitnah. Jadi sekarang challenge kita ialah macam mana nak kembalikan semula sistem-sistem. Contoh sistem mahkamah supaya kembali kepada kaedah Islam yang meet the maqasid tu. Itu sebenarnya. Bukan sekadar kita kata buat hukuman, lepas tu ikut mu lah jadi macam mana. Yang kita kata buat hukuman dan ikut mu jadi macam mana, itu sistem penghakiman dalam mahkamah sivil. Tapi kalau dalam mahkamah syariah, kita fikir kalau kita buat penghakiman, orang ni betul-betul dapat nafkah ke tak? Dia boleh bayar nafkah ke macam mana? Kita kena fikir benefit. Selepas kita buat judge tu pun kita kena fikir lagi kesan dia. So benda tu dia challenge lah kepada kita macam mana nak bersihkan kembali dan kembalikan benda tu supaya meet the maqasid dalam suasana semasa. Sebab undang-undang ni kadang-kadang dia dibina pada zaman dulu, sesuai pada zaman dulu, tetapi dia tidak reform. Itu saya sebut dari konteks pandangan ni. Dan kita ada satu lagi kita panggil pandangan semesta Melayu. Ini bukan Islam, bukan Barat, tapi orang Melayu. Contohnya orang Melayu dulu dalam konteks mencari rezeki dia adalah biasa suami isteri. Tetapi biasanya wanita tidak dilibatkan dalam kepimpinan yang atas-atas, kepimpinan yang lebih tinggi. Kecuali dalam setengah masyarakat sahaja macam saya sebut tadi. Kan dia angkat menjadi ratu tu bukan semua kerajaan Melayu tu. Setengah-setengah kerajaan Melayu saja jenis macam tu. So benda ini akhirnya blend tiga-tiga menyebabkan kita pening. Sebab itu sekarang first kita kena faham mana punca dia. Apa falsafah dia, apa perbezaan dia, apa history di sebaliknya. Apa beza tamadun Islam dengan tamadun Barat treat wanita. Benda tu kena jelas daripada awal. Kalau tak jelas yang ni awak akan terabur. Yang kedua, kita nampak bila awak dah faham benda tu, awak kena pertahankan apa yang betul dan menolak apa yang tak betul. Macam mana nak tolak? Make sure terutamanya zaman awak ni zaman teknologi, di alam maya bersepah sekarang dalam bahasa Melayu, isu-isu feminism liberal. Betul tak? So macam mana nak atasi isu ni? Awak kena lambatkan dengan maklumat yang betul, kempen-kempen yang betul, pahaman yang betul. Jadilah YouTuber ke, Viner ke, Insta famous ke, tetapi dengan cara yang betul dan ideologi dan pemikiran Islamik yang betul. Sebab saya ustazah, saya dah tua, saya tak sempat dah nak jadi Insta famous ke YouTuber, tak dan dah. Kan? Tapi kalau awak sempat, betul tak? So make sure yang awak memainkan peranan. Yang ketiga, kalau boleh, masuklah kepada NGO-NGO Islamik yang memperjuangkan hak-hak yang betul, peranan yang betul, tanggungjawab yang betul. Kita ada banyak. So join mereka ni dan fight for the benefit of women, benefit of family kan. Secara Islam tu. Tu baru betul. Kalau bercakap yoya, lepas tu awak tengok dalam internet, awak pening jadi keliru. So awak kena ingat, golongan ini dia tak nak awak ni keluar Islam terus, tak. Tetapi golongan ini cukuplah dengan mewujudkan skeptikal dalam minda awak. Awak jadi ragu-ragu. Betul lah. Betul lah. Awak pun dah pening dah. Gini je dia tanya kat awak.
tak adil dalam Islam, lidzakari mislu hazil unsayain. Dia kata, bagi orang lelaki 2 bahagian, bagi orang perempuan 1 bahagian. Tak adil. Kita fikir logik. Iyalah tak adil, terutama zaman sekarang. Kata awak ni tak baca hab. Kan? 2 bahagian sebab orang lelaki kena nanggung diri dia dan seluruh keluarga. Bukan anak isteri saja. Everything. Anak yatim, asnaf dalam keluarga dia yang kena nanggung sebenarnya. Tapi orang sekarang tak buat. Tu masalah dia. Dia tak ikut Islam. Ataupun dalam Islam kata kalau misalnya tak nak bagilah lelaki perempuan sama rata, boleh mak tu kena bagilah awal-awal. Hibah awal-awal sama rata kalau tak nak bergaduh. Ataupun ketika pembagian harta, lelaki dan wanita itu mungkin redha meredai. So dia tak baca benda tu sampai habis dan dia bagi tahu kat awak, apa pening. Betul lah ustazah, betul lah ustazah, apa pening. So awak kena make sure yang awak tidak ada unsur skeptical, ragu-ragu. Kalau ada ragu-ragu, please refer to orang yang betul, page yang betul, web yang betul. Sebab pada zaman viral sekarang kan zaman viral sekarang kan. Awak kena faham Najwa, zaman viral sekarang, orang muda dia percaya macam ni sekarang. Ini sebenarnya akidah tau. Dia faham kuasa viral adalah kuasa benar. Sebab tu awak akan ikut apa yang viral. Kan budak-budak muda kan akan ikut apa yang viral. TikTok, everybody will be doing TikTok, betul tak? Kalau dekat masa raya buat macam ni, video macam ni, semua orang akan buat. Sebab bagi orang, kuasa viral adalah kuasa benar. Ini sebenarnya kalau dalam ideologi dipanggil universalism. So awak sekarang, awak jangan ikut yang viral, ikut yang benar. Dan awak kena memviralkan benda yang benar. Tu nampak dah. So sekarang dia orang viralkan benda yang ragu-ragu je. Dia tak kata salah tapi dia meragukan awak. So inilah antara 3 benda lah yang boleh buat. So macam MPP UiTM macam ni pun bagus. Tapi saya ingat kena ada video kecil-kecil awak cut-cut macam ucapan saya ni kan. Awak cut-cut je. Cut soalan jawapan dalam mungkin 2 minit, 1 minit ke bawah. Sebarkan di kalangan pelajar UiTM. Kan macam tu. So everybody buat macam tu. Share pula dengan MPP lain. So akan ada lambakan bahan yang betul. So akan bagus lah. Itu je awak perlu buat. Tak perlu buat banyak-banyak. Tak perlu lagi nak masuk parlimen macam saya. Kan? Macam tu. Betul lah, okay. Ustazah, ni ada satu soalan. Okay. Apa pandangan Ustazah mengenai orang yang mempertahankan Pride Month? Apa patut kita sebagai umat Islam ini lakukan? Sekali lagi? Dia macam hilang tadi. Apa pandangan Ustazah mengenai orang yang mempertahankan Pride Month? Apakah yang kita Pride Month? Pride Month. Apa eja tu? Eja macam mana tu? Pride, Pride. Macam marwah. Yes. Marwah, yes. Month. Satu lagi? Month, bulan. Bulan? M-U-M-O-O-N? M-O-N-T-H. Oh, tu apa dia Pride Month. Maksudnya apa dia? Cuba cerita. Apa yang berlaku? Sebab ni kan benda-benda baru, saya pun tak faham. Pride Month tu apa dia contohnya? Tu Malisa Abdi ada tulis LGBTQ+. Pandangan terhadap golongan ini. Okay, so kalau Pride Month tu apa maksudnya? Mereka merayakan ke apa ni maksud dia? Ataupun they are talking about their rights ke apa? Cuba jelaskan sikit. Saya pun tak faham ni apa dia Pride Month ni. Bahasa orang muda ni. Okay. Yang tu kita skip sekejap. Yang ni ada lagi satu soalan. Dia kata kalau situasi ibu yang nyanyuk, lepas tu dia selalu sebut anak derhaka kepada anak dia, adakah kata-katanya diangkat? Oh tak. Dia gini, Allah ni dia tak kejam. Dia tengok lah. Kadang-kadang orang nyanyuk ni dia tak perasan. Dan satu lagi kalau orang tua ni yang sakit biasanya yang depan mata tu lah yang dia suka kutuk. Itu standard. Sebab dia tak sedar kan. Lepas tu dia banyak tekanan. Orang tua kan dia ada loneliness dia. Kalau siapa jaga orang tua dia standard macam tu. So jangan ambil hati je lah. Yang penting kita jalankan tanggungjawab kita sebagai anak. Sebab yang bagi pahala, bagi rezeki, bagi rahmat bukan mak kita sebenarnya tapi Allah SWT. Kita taat kepada suami ke, taat kepada ibu bapa tu bukan sebab tu tapi kita bukan sebab manusia tapi sebab Allah. So kita ikut Allah je lah. Yang lain kita serahkan kepada Allah SWT. Itu biasa je. Okay. Lagi? Saya rasa yang Pride Month tadi tu berkenaan dengan isu
dia nak memperkasakan LGBTQ. Dia ada Okay. bulan-bulan dia lah. Okay, faham. Maknanya celebrate lah, macam special month kan, macam tu kan. Okay, sebenarnya untuk LGBT dalam Islam, sebenarnya Kementerian Wanita sendiri pun dia tidak iktiraf LGBT ni. Sebab wanita ni hanya untuk wanita dia kata. So yang mana LGBTQ ke apa tu, itu bukan wanita dia kata. So maknanya kementerian sendiri pun tegas terhadap perkara ini. Apatah lagi kita Islam, kita tidak mengiktiraf lah. Tapi bukan bermakna di Malaysia ni kita rasa kalau kita tengok dalam encyclopedia LGBT ni pun kita negara yang paling toleran dengan mereka ni. Paling toleran. Kalau negara barat lagi teruk. Kan kena pukul kenapa ke tempat kita. Kalau kita tengok pondan lah contohnya. Kita biasa kan tengok pondan. Tapi kita kalau dia buat benda, kalau pondan ni mula pakai pakaian perempuan, dah mula pelik-pelik, itu yang kita tegur. Tapi kalau setakat pondan biasa tak apa lagi, betul tak? Banyak orang Melayu ni boleh terima lah lemah lembut. Tapi kalau dah start buat tak elok, itu yang kita tak boleh terima. Tak boleh terima tu pula, kita di Malaysia ni mungkin kita banyak verbal abuse macam tu lah kan. Verbal abuse. Tapi setakat tak adalah bunuh lagi. Walaupun hari tu ada, dia orang claim ada pembunuhan. So saya kata, mana bukti dia lah. Bunuh sebab LGBT. Kalau bunuh sebab jenayah tu cerita lain. Awak LGBT saya bunuh awak. Tak lagi kes Malaysia. Tapi kalau you nak kata bunuh sebab jenayah sebab LGBT, kalau gitu, ramai orang diskriminate wanita because wanita banyak lagi terlibat dengan jenayah, betul tak? So, celebrating this LGBTQ ni memang kita tolak lah daripada awal. But of course, kita adalah macam di JAKIM semua, kita ada program untuk mereka yang sudi berhijrah. In fact, zakat-zakat pun ada program untuk mereka. Ada usrah khusus kalau siapa yang nak berniaga macam di JAIS kan. JAIS, dia ada peruntukan khas kalau misalnya orang ni golongan berhijrah. Mereka ni kan nak tinggal kat lorong-lorong gelap semua. Dia bagi duit untuk buat perniagaan tapi dengan syarat mesti attend usrah. Itulah betul. Tapi kalau nak duit saja lepas tu kau buat benda lain, memanglah kita tak terima, betul tak? So sebenarnya Malaysia dah pemurah dah dengan mereka ni. Contoh macam sekarang kan, kita tengok banyak founder-founder produk dengan gila-gilanya dalam internet kan. Kadang-kadang mencabar kita. Setakat ni tidak ada lagi undang-undang yang keras di Malaysia. Walaupun kita kata kita negara Islam. So, kita one of the most tolerant dah di Malaysia ni kalau kira. But however, tolak teruslah LGBTQ. Isunya sekarang, ada orang dia practice LGBTQ ni, ada orang dia tidak practice but dia bersimpati. Bersimpati pun tak boleh, minta maaf. I tak buat ustazah lesbian ke apa, but I protect your rights. Right apa nak tanya ni, right apa? Kita bagi siap ada. Kalau nak kira terperangkap lelaki, terperangkap wanita, payahlah banyak benda terperangkap di dunia ni, betul tak? Akhir sekali sebab tu orang okey Najwa. Okey mungkin penutup lah. Aku tak Najwa. Betul. Nanti saya sambung tadi Khunsa kan. Kalau Khunsa dia lain sebab Khunsa ni memang dia ada hukum fiqh yang tersendiri pasal Khunsa. So Khunsa ni dia macam kita katakan macam OKU lah. Macam OKU dia semayang tapi mungkin tak sempurna macam kita. So macam Khunsa pun dia special person lah. So tak ada isu sebenarnya. Kan kalau you boleh buktikan yang you Khunsa, so settle lah. Tapi biasanya Khunsa dia tidak akan tergedik-gedik. Itu pengalaman saya. Dia tak akan tergedik-gedik macam tak Khunsa. Macam tu. Okey, ada soalan lain lagi tak Najwa? Okey, tadi ada soalan. Kalau perempuan jadi pemimpin, macam mana nak perempuan tu tak merasakan kuasa dia melebihi daripada lelaki. Dan juga kalau perempuan tu, kadang-kadang ada perempuan yang dia tak nak jadi pemimpin sebab dia risau dia akan dizalimi sekiranya dia menjadi pemimpin. Macam tu lah kot soalan tadi. Oh, saya rasa mungkin tu silap tu pahaman kan. Dia bukan ada istilah berkuasa daripada lelaki ke, menguasai lelaki ke, tak. Sebenarnya kalau kita tengok dalam konteks kepimpinan, kalau di Malaysia lagilah sebab kita konteks kepimpinan kita ni based on syura. Ataupun kalau kita ada juga, kita implement demokrasi which is kalau yang near dengan Islam adalah syura kan. Cuma kita tidaklah letakkan sebagai demokrasi berperlembagaan kita tu Quran Sunnah macam syura betul tu, taklah. Tapi maknanya dia nak buat keputusan, it's not about our opinion only kan. Macam kita kan dalam tu, so tak ada masalah lah. Dan dalam semua konteks kepimpinan pun sebenarnya kita banyak buat kepimpinan tu dia berkait.
Contohnya macam ni. Kalau kita ketua dalam pejabat, kita tak boleh buat keputusan sesuka hati. Kita terikat dengan peraturan, undang-undang, etika dan macam-macam. So, dengan sendiri bila kita ikut peraturan dan undang-undang tersebut, itulah proses nak jaganya. Apatah lagi kalau kita pemimpin wanita, kita ikut pula syariat-syariat yang kena jaga. Seperti tak boleh berdua-duaan contohnya kan. Ada part-part lah kan. Kita jaga kita punya aurat dan sebagainya. So, tak ada hal. So, tak ada isu lebih kuasa ke, kurang kuasa ke, tak ada masalah. Kan. Isu sebab kita buat keputusan ni bukan seorang. Kita buat keputusan dalam konteks berkumpulan. Mana-mana parti pun macam tu. Bila emosional ni problem. Tapi ada juga pemimpin lelaki yang emosional. So yang kita naik pemimpin, follow the rules, sama ada ikut undang-undang, ikut syariah. Dan insya-Allah kita ada KPI, kita ada guide, kita panggil pekeliling, kita ada peraturan, kita ada guideline kan, ikut je. InsyaAllah. Tapi memang kadang-kadang ada time kita nak buat perangai asal kita. Tu pandailah kita seimbangkan. Maksudnya begitu. Okey, ada lagi soalan Najma? Ada lagi mana-mana viewers yang nak tanya soalan? Okey. Ada lagi nak tanya soalan? Saya tengok kalau ada soalan. Saya nak tanya pengalaman Ustazah lah sepanjang menjadi YB Senator ni. Cabaran. Sebab Ustazah pun seorang ibu, seorang isteri, seorang ahli Dewan Negara. Maksudnya banyaklah tanggungjawab tu. Jadi sepanjang menjalankan tanggungjawab tu, macam mana Ustazah, yelah kita perempuan kan, ada masa kita terikut juga dengan emosi. Jadi kadang-kadang kita rasa bila kita menyuarakan pendapat, hak kita ditindas. Jadi macam mana kalau perkara tu berlaku sepanjang Ustazah memegang jawatan-jawatan tu, macam mana Ustazah atasi benda tu? Okay. First, bagi saya, satu, niat tu kena betul. Awak jadi sesuatu, awak ambil satu kerja, jadi apa pun, niat kena betul lah. Sebab apa? Adakah kerana kuasa, glamour ke, duit ke apa? Macam tu kan. So, kalau macam saya, memang dilantik oleh kerajaan Kelantan. Lepas tu, parti pun parti Islam. So, kita betulkan niat daripada situ lagi lah. So, kita memang dilantik. Kan, saya pun tak minta jawatan ni kan. Dan tak boleh nak tolak. Itu masalah saya tu. Tak tolak. Saya tolak dah. Lebih baik dah jadi pensyarah kan. Lega. Okay. Dan kedua, sokongan keluarga tu sangat penting. So daripada awal tu memang anak, suami kena train lah. Sebab dia tak boleh hidup macam orang biasa lah. Dia mungkin satu, yang kedua dia kena ubah lah. Dia punya lifestyle tak sama macam orang lain. Tanggungjawab dia orang pun tak sama lah macam orang lain. Macam tu. So sistem sokongan keluarga tu penting. Lepas tu yang ketiga, selain pada sistem sokongan keluarga, sokongan daripada jemaah, kumpulan tu sangat penting. Sebab begini, maksud saya gini, bila kita masuk sesuatu pekerjaan ke contohnya macam Dewan Negara ni, sangat penting ilmu daripada atas tu turun. Kalau tak kita akan masuk dengan bela-bela lah, betul tak? Sebab Dewan dia punya seni tak sama dengan Dewan Rakyat. Dewan Rakyat macam lain dia punya seni. Macam tempat saya seni lain. Macam Dewan Rakyat dia disusun pembangkang kerajaan contohnya. Macam saya disusun ikut senioriti. Tak kisahlah awak parti mana ke negeri mana, dia disusun ikut senioriti. Katalah saya parti ni. Jadi saya tak kisah, tepi-tepi saya ni macam-macam orang adalah, parti macam-macam. Negeri macam-macam. So sangat penting orang yang sebelum tu, orang atas ni menyokong kita dengan ilmu dan kemahiran yang betul. Kalau tak awak akan terpinga-pinga dan awak tidak dapat menemui, membuat tu, tidak memaksimumkan lah suara awak dalam tu. Ada juga orang masuk tapi dia tak maksimumkan suara. Mungkin sebab dia tak tahu, dia tidak diajar, betul tak? Okay, lepas tu yang keempat, macam saya, time tu lah, management tu very important. Time management, apa lagi? Jadual lah, memang penting lah. Anak tu macam mana, kerja rumah macam mana. Maksudnya urusan rumah tangga, pasal saya sekarang pun memang tak ada baby.
WhatsApp anak dah sekolah. So memang kena pandai-pandai lah. Memang ada jadual waktu dan kita mungkin orang lain tu ada masa untuk berlibur, kita mungkin kurang. Tapi sebenarnya daripada saya pesyarah dulu pun memang dah sibuk. Kalau orang lain mungkin tengah hari ada masa pergi makan dengan kawan kan. Macam saya biasa duduk dalam bilik je buat kerja, tak sempat makan. Makan dalam bilik lah, mengurangkan benda-benda yang mungkin masa saya banyak kerja. Tu maksudnya. So daripada situlah. Lepas tu kalau nak jadi pemimpin, kena sangat banyak membaca, buat rujukan, buat research. Very important. Sebab kita ni tengah buat policy. Kerja kita mengubah policy, merangka undang-undang, menentukan hala tuju negara. So kalau awak tidak ada maklumat, tidak ada research yang bagus, macam mana awak nak bawa awak punya idea? Tak kisahlah dalam mana-mana peringkat. So membaca dan membaca. Macam tu lah. Menuntut ilmu. Ya, tu lebih kurang lah. Selain pada networking juga is very important. Macam tu lah. Lebih kurang je lah. Okay. Ada lagi kah? Setakat ni tiada. Okay. Mungkin sedikit kesimpulan daripada Ustazah berkenaan tajuk kita hari ini. Okay. Saya rasa ia satu pembincangan yang bagus lah pada hari ni. Mungkin lain kali awak boleh buat secara macam 4 orang ke 3 orang kan sekaligus kan. Jadi mungkin kita boleh dengar jugalah. Ada forum, kita boleh dengar idea-idea daripada anak muda. So saya sebagai orang tua, mungkin saya ada pandangan saya lah. So kita kena banyakkan wacana macam ni lah. Sebab biasanya golongan-golongan yang ideologi, yang ideologis ni, ada macam-macam ideologi, dia sangat minat wacana-wacana macam ni. So awak pun MPP kena banyakkan wacana macam ni. Macam street wacana, street forum, apa-apa je lah. Forum ke apa tu kena banyakkan. Dan saya willingly to help lah. Macam tu. Kalau ada masa insyaAllah. Lepas tu yang kedua, bagi saya perjuangan feminism ni tak salah. Saya sendiri menamakan diri saya sebagai pejuang wanita. Kalau tengok dalam saya punya statement, saya suka buat statement jugalah. Jadi saya menamakan diri saya sebagai feminis juga. Tetapi apa yang saya buat adalah saya memastikan hak dan peranan serta tanggungjawab wanita itu dipenuhi secara adil. Kalau contohnya lah dalam mesyuarat kita tak boleh bersuara, saya marah. Saya kenalah bersuara walaupun saya perempuan, betul tak? Sebab macam saya lah contohnya. Kalau wanita di Malaysia, hampir separuh lah. Kadang-kadang lebih daripada separuh wanita ni adalah pengundi. Kalau awak tak ambil dengan saya, betul tak? Nampak tak? Dah bunyi dah suara wanita tu kan? Jadi macam tu lah yang kita fight. Tapi kita fight dengan cara yang betul. Itu sahaja. Okay. Betul-betul. Okay, saya nak ucapkan banyak-banyaklah terima kasih kepada Ustazah. Rasa seronok sangat berborak dari tadi. Dah sampai ke penghujung dah akhirnya. Moga kita dapat berjumpa lagi di lain hari insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Okay, terima kasih banyak. Okay, saya berdoa semoga MPP UiTM akan prosperous lah. Dan sepatutnya lead lah. Pemimpin pelajar bukan saja di Universiti Malaysia, but Universiti Antarabangsa. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.